Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan peminat-peminat emas? Baik, terima kasih kepada 134 orang yang terawal yang menonton Facebook Live saya pada malam ini. Sebab malam ini kita akan bercerita mengupas satu topik yang sangat menarik. Tips pelabur emas berjaya. Jadi malam ini saya akan kongsikan kepada anda, sekiranya anda nak jadi pelabur emas, apakah perkara-perkara yang perlu anda lakukan ataupun perlu anda ketahui untuk menjadi seorang pelabur emas yang berjaya dan sentiasa senyum macam saya. Okey. Baik, sebelum kita bermula, sila berikan komen. First kali saya nak tengok tuan-tuan menyaksikan Facebook Live saya ni daripada mana? Tuan-tuan melaporkan diri daripada mana? Ada tak orang daripada luar, daripada Malaysia? Daripada Egypt ke, daripada Europe ke? Sila berikan komen daripada mana tuan-tuan saksikan Facebook Live saya, satu. Yang kedua, suara saya clear ataupun tidak? Tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan clear? Sila berikan komen, clear Cik Syukur ataupun tidak? Okey, saya nak ucap hai dulu. Hai kepada Kak Yang. Apa khabar Kak Yang? Apa khabar Hafizur Rahman? Apa khabar Dr. Adasih? Apa khabar Saiful, Zuria? Apa khabar apa khabar Airul Azwi? Cik Nisamuddin daripada Kuantan. Apa khabar Azinuddin Abdullah? Cik Yusak, Nurul Farhana. Okey. Nampaknya semakin meningkat kita punya penonton. Saya nak okey, hai Saiful. Apa khabar Saiful? Tahniah kerana mendapat baby. Apa khabar Lisa Amran? Nino Ali Faizal, apa khabar? Yusuf Bahar, apa khabar Cik Yusuf? Yusuf Bahar. Nur Akilah. Okey, baik. So, terima kasih kepada tuan-tuan. Sebelum kita start topik yang penting, tips pelabur emas berjaya, sila tagging kawan-kawan anda, sila tagging dealer-dealer lain, sila tagging prospek anda, sila tagging semua orang yang berminat tentang emas, tuan-tuan tagging. Jemput mereka saksikan Facebook Live ini. Sebab malam ni kita akan cerita tips pelabur emas berjaya dan malam ini saya nak banyak berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, malam ni saya nak tengok apakah soalan-soalan yang ingin tuan-tuan tanya. Sila berikan komen. Apa saja soalan, insya-Allah saya akan jawabkan soalan ini. Sebab saya rasa bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, saya nak banyak berinteraksi dengan tuan-tuan. Okay? So, sebelum kita start, selamat berpuasa kepada semua orang rakan-rakan saya yang Muslim. Selamat berpuasa, selamat tarawih dan malam ni selamat belajar. Okey? Ilmu. So, dengan kata lain, banyak pahala yang tuan-tuan dapat malam ni. Pahala puasa, pahala semayang dan juga pahala belajar ilmu. So, saya doakan semoga mendapat keberkatan tuan-tuan belajar pada malam ini. Okey, sila tagging rakan-rakan anda. Cakap kat dia orang, okay, come belajar ilmu pelabur emas berjaya dengan Sifu malam ni. Dan kita akan ada banyak sesi soal jawab. Okey, tapi nanti tanya di masa saya start nanti baru tanya soalan lah. Waktu tengah hangatkan enjin ni jangan tanya lagi soalan. Okey. Baik. So malam ni saya akan cerita tip pelabur emas berjaya satu. Yang keduanya saya akan buat offer belian, offer jadi dealer kepada tuan-tuan. Dan kemudian saya akan buat jemputan bertuah untuk mereka yang ambil offer pada awal bulan yang lalu. Kita akan buat jemputan bertuah, kita tengok siapa yang menang. Okey, baik. So kita sudah ada 380 orang. Okey, banyak ah. Bulan puasa ni 380 orang ni kira memang ramai ah. Dah, lagipun dah pukul 10. Baik. So kita akan bermula sekarang. Okey. So kita akan bermula. Okey, sekejap. Nak pasang slide. Okey. Di manakah slide kesayanganku?
Okey dah, ni dia. Baik, malam ini saya akan cerita kepada tuan-tuan tip pelabur emas berjaya. Sebelum itu saya nak perkenalan dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Syukur Hashim. So dalam public goal orang panggil saya Atuk. Atuk Sapphire. Sebab saya adalah antara orang yang terawal. Saya join PG tahun 2008 dan saya start aktif mendidik orang tentang pelaburan emas yang betul, tepat, selamat dan tidak boleh kena tipu selama 13 tahun. 2008 sehingga sekarang 2021. Jadi dengan kata lain, saya adalah orang yang suka tengok dan suka mengajar orang tentang ilmu pelaburan emas yang betul, tepat, selamat, menguntungkan dan tidak boleh tertipu. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, emas ini adalah satu pelaburan yang mana tuan-tuan perlu banyak knowledge. Tanpa knowledge yang betul, pelaburan emas boleh jadi satu kerugian kepada tuan-tuan. Jadi sebab tu topik malam ni penting. Pelabur emas berjaya. Oleh Syukur Hashim. Okey, sebelum tu saya nak tengok tuan-tuan siapa yang dah check in lagi ni. Okey, siapa? Oh, ramai check in. Hai Su, apa khabar? No, Suraya. Apa khabar Ju? Juwairiyah. Suraya. Hai Cik Suhaimi, apa khabar? Dan Ikhwan Hafiz. Dan Nur Anissa, apa khabar Anissa? Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Dah nak sahur dah kejap lagi. Okey. Now saya nak cerita kepada tuan-tuan, setiap pelabur emas, dia akan start daripada kosong. Termasuk Syukur Hashim, termasuk saya. Saya dulu tuan-tuan, saya tidak tahu menahu tentang emas. Saya macam tuan-tuan juga, kita cuma tahu barang kemas, saya cuma tahu kedai emas. Tapi ilmu pelaburan emas itu saya tidak tahu. Kenapa? Saya dapati ilmu emas ni dia sangat pelik. Sebab kita senang mencari emas. Kita senang mencari kedai emas, kita senang mencari kedai pajak gadai emas. Tetapi kita sangat susah mencari ilmu emas. Tahun 2008 tuan-tuan, buku tentang pelaburan emas hampir tidak ada. Jadi dengan kata lain, buku tak ada. Jadi macam mana orang nak belajar tentang emas? Tahun 2008. Tuan-tuan, pada waktu itu saya bertuah sebab saya kerja dekat Universiti Multimedia. Jadi saya baik dengan pensyarah Finance and Islamic Banking. Nama dia Encik Halim. Tuan-tuan, saya bernasib baik kerana dapat belajar ilmu emas dengan pakar pensyarah Finance and Islamic Banking. Jadi sebab itulah saya dapat ilmu yang betul. Kemudian daripada situ saya beli buku daripada luar negara, daripada US, dekat Amazon.com, hantar ke Malaysia, tunggu sebulan. Daripada situ saya baca buku dan akhirnya saya meningkatkan ilmu saya. Jadi dengan kata lain, tahun 2008 sangat susah dapat ilmu emas dan bila saya buat kajian, saya dapati bahawa orang yang pandai ilmu emas biasanya dia tidak akan cerita kepada orang. Dia simpan sendiri. Pasal apa? Nombor satu, dia takut. Nanti bila dia cerita pasal emas, nanti orang ingat, dia banyak emas. Mungkin ni banyak emas ni. Mungkin jadi target orang yang berniat tak baik. Jadi dia buat senyap je. Yang keduanya adalah orang yang tahu tentang emas ni, biasanya dia punya punca rezeki, punca income dia adalah daripada emas lelong. Okay? Tuan-tuan pernah tengok apa ni orang ajar pasal ilmu emas lelong? Susah jumpa kan? Ada orang hidup dia cuma pergi tender emas lelong. Dekat arah nu yang nak lelong emas, dia pergi tender. Lepas tu bila dia menang, dia tahulah macam mana cara nak buat profit. Sama ada dia cuci, dia jual sebagai second hand ataupun dia hantar kilang, dia lebur. Saya ada kawan yang dia punya hidup dia adalah kita panggil main emas lelong saja. Jadi bila dia terror ilmu ini, dia tak cerita kepada orang. Pasal apa? Pasal nanti bila dia cerita kepada orang, orang tahu ilmu emas yang ini, nanti dia akan jadi kompetitor. So dia tak nak. Jadi dia pandai emas, dia simpan sendiri. Tetapi saya berpendapat ilmu ini perlu dikongsi. Tak guna kita simpan sendiri. Biar kita ajar orang supaya orang semua pandai emas. Sebab itu saya daripada tahun 2008 sampai sekarang, saya punya matlamat adalah untuk mendidik orang supaya celik emas dan supaya pandai emas dan supaya jangan rugi. Okey. Baik.
Jadi antara sifu yang membuka minda saya tentang emas adalah Robert Kiyosaki, dan dia menulis buku ini, Increase Your Financial IQ, Get Smarter with Your Money. So dalam buku ini Robert Kiyosaki cakap it's not about gold and silver, but it is about your knowledge, tentang ilmu kita. Jadi dengan kata lain, pelabur emas yang berjaya adalah pelabur emas yang ada ilmu, dan setiap pelaburan akan berisiko jika anda tiada ilmu. Bagaimana saya bermula? Okey, tuan-tuan, lepas saya dapat ilmu daripada pensyarah Cik Halim, dia adalah orang yang memperkenalkan saya kepada emas. Kemudian saya yang zero knowledge ni, saya bermula dengan baca buku ni, The ABC of Gold Investing. Ini buku yang sangat basic lah. Saya beli 30 hari bulan 6 tahun 2008. Ini buku dia. Jadi daripada zero, saya baca buku ABC. Tuan-tuan, I started with ABC. Jadi bila saya tengok balik buku ABC ni pun saya nak tergelak sebab buku ni basic. Jadi walaupun saya dah terror sekarang ni, tetapi saya start dengan ABC. Jadi tuan-tuan yang baru nak bermula, tuan-tuan dapatkan sebanyak mungkin buku, ataupun tuan-tuan datang ke seminar Facebook Live saya macam ni dan tanya soalan supaya saya boleh tolong jawabkan. Ni senang. Tak payah baca buku, tanya terus kepada orang yang tahu. Baik, now mengenali emas. Tuan-tuan, saya tunjukkan kepada tuan-tuan gambar emas. Baik. Ini adalah emas dalam bentuk semula jadi. Gold in nature. Dia panggil granule lah. Jadi gold ni, manusia dah kenal gold ni selama 6,000 tahun, tuan-tuan. Jadi manusia zaman 6,000 tahun dulu, zaman dulu, mereka dah kenal emas, tetapi emas ni bukan dikenali sebagai duit. Emas ni orang nampak benda yang cantik, so mereka gunakan sebagai objek perhiasan, objek kecantikan. Baik. Now, kenapa emas berharga? Why gold have a value? Yang pertama, emas ini cantik. Yang kedua, ia sukar diperolehi. Cantik. Emas adalah logam yang paling cantik dalam dunia sebab warnanya kuning. Yang keduanya, susah diperolehi sebab kalau kita buat kajian, lombong-lombong emas yang melombong 1,000 tan, 1,000 tan pula, 1,000 kilo, dia punya biji tu, gold ada dalam 4.5 gram hingga 12 gram. So emas ni dia sangat susah dapat. So kena pecahkan batu 1 tan untuk dapat 4.5 gram hingga 12 gram of gold. So it is very very hard to get. Sebab itulah emas berharga. Baik. Manusia tahu emas ini bernilai dan digunakan sebagai duit sejak 2,400 tahun yang lalu. Tuan-tuan, shilling emas pertama dunia nama dia The Lydian Lion, dicetak oleh kerajaan Lydia. Sekarang ni tempat tu nama dia modern day Turki. Jadi inilah rupa dia, shilling emas, duit yang pertama dunia, The Lydian Lion. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni agak-agak ada nilai lagi tak duit ni? Dah 2,400 tahun punya gold Jawapannya of course dia masih lagi bernilai. Kemudian yang bestnya, jika tuan-tuan orang yang beragama Islam, tuan-tuan orang Muslim, antara ilmu emas kita boleh dapat daripada Quran. Tuan-tuan, antara tempat sumber ilmu tentang emas ni adalah Quran. Jadi apakah ayat dalam Quran kita panggil kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Taala tentang emas? Jadi antaranya adalah surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpikul-pikul daripada emas dan perak. Jadi Allah Ta'ala mengiktiraf emas ini sebagai harta. Dengan kata lain, orang yang menyimpan emas dan perak ini, kalau ikutkan kata-kata Allah Ta'ala, tuan-tuan ini adalah orang yang berharta.
Jadi saya nak cerita sikit konsep berharta dan berduit. Tuan-tuan, sekarang ini kita cuma tahu konsep berduit. Kau ada duit tak? Ada duit, berapa sejuta? Oh, engkau adalah orang yang berduit. So, orang yang banyak duit, kita panggil orang berduit. Tetapi, ada lagi satu konsep yang tuan-tuan kena faham, iaitu konsep berharta. Contohnya, bila tuan-tuan ada tanah 10 ekar. Tuan-tuan tidak ada duit, contoh. Tapi tuan-tuan ada tanah 10 ekar. Tuan-tuan kaya ataupun tidak? Duit tak ada, tapi ada tanah 10 ekar. Jawapannya ialah tuan-tuan kaya. Kaya dengan cara apa? Berharta. Jadi dengan kata lain, sekiranya tuan-tuan ada emas, ada perak, ada properti, ada tanah, ada kebun, tuan-tuan adalah orang yang kaya secara berharta. Jadi tuan-tuan, so tuan-tuan jangan risau kalau duit tak ada. Tapi kalau tuan-tuan ada banyak emas dan perak, tuan-tuan adalah orang yang kaya berharta. Kemudian dalam hadis Nabi Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahawa dinding-dinding syurga itu batu bata daripada emas dan perak, tanahnya daripada pohon kimkuma ataupun zafran dan buminya kasturi. Tuan-tuan Tuan-tuan Abu Hurairah berkata Rasulullah sendiri pernah beritahu bahawa emas itu merupakan dinding syurga. Sebab itulah emas ini adalah logam yang sangat unik, sangat special. Dia bukan, it's just not about investment. Sebab itu, saya suka sekiranya tuan-tuan melihat emas ini sebagai benda yang berbeza. Bukan sekadar simpanan dan pelaburan. Tetapi sebagai benda yang ada di dalam syurga. Jadi bila tuan-tuan pegang emas, tuan-tuan tengok macam ni, saya nak buka sekejap. Saya nak buka sekejap Okey, ini adalah emas, 10 dinar. 10,000 harga dia. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pegang benda ni, okey, tuan-tuan tengok, tuan-tuan anggap kata, inilah dinding-dinding syurga. Inilah bahan yang akan menjadi dinding syurga. Ini adalah emas. Dia bukan setakat ada di dunia, tetapi merupakan dinding-dinding syurga. Tuan-tuan, lagi satu bila tuan-tuan Allah Ta'ala bina istana kepada tuan-tuan dalam syurga, bahan binaan itu adalah emas. So bila tuan-tuan pegang emas dengan ilmu macam ni, rasa seronok tau. Bukan ingat kata okey nanti harga dia naik jadi 20,000 aku nak jual. Jadi walaupun benda tu boleh juga, tetapi kalau boleh kita pegang emas ni dengan ilmu yang lebih tinggi lah tuan-tuan. Baik. Jadi kenapa emas itu harta? Yang pertamanya ialah ia bernilai tinggi walaupun kecil. Salah satu kelebihan emas adalah even though it's small but it carries big value. Dengan kata lain, kalau tuan-tuan pegang 10 dinar ni, let's say lah tuan-tuan buat puan-puan buat buah loket. Kemudian ada satu lagi rantai leher, katakan rantai leher itu berat dia dalam 200 gram ke 300 gram, campur pula dengan 10 dinar. So totally easy, total value dia 50,000 lebih. 50,000 lebih pakai dekat leher. Jadi tuan-tuan bayangkan, you can carry 50,000 value dengan hanya satu rantai leher. Jadi kalau pergi, let's say lah pergi Mekah, pergi luar negara, tiba-tiba tak ada duit, apa susah? Cabut rantai ni, boleh gadai, boleh jual, value dia tinggi. Okey. Contohnya sekarang ni harga emas dalam RM256 segram. So mahal. Kalau lah saya boleh bagi tahu dekat nenek saya dah meninggal. Nenek saya dulu cakap zaman tu dulu harga 1 gram RM30 je. RM30. Kalau saya cakap, Tok, sekarang ni 256. Mesti tok saya terkejut. Tapi nak buat macam mana, dia dah tak ada dah. Okay, nak bagi tahu kata dulu RM30, sekarang ni dah mahal 256. Kemudian, keistimewaan emas, ia adalah kekayaan yang tidak boleh dibinasakan. Tuan-tuan, salah satu sebab kenapa emas ini special ialah Allah Ta'ala menjadikan emas ini dia virtually indestructible. Dengan kata lain, Allah Ta'ala jadikan emas ni memang sifatnya itu sebagai harta.
sifatnya sebagai harta yang kekal, harta terbaik untuk manusia. Tuan-tuan bayangkan, apa maksud harta terbaik? Harta terbaik adalah walaupun kecil, nilai dia tinggi, dia cantik, orang semua suka. Semua makhluk suka. Kemudian dia tidak boleh dibinasakan, virtually indestructible, bakar tak terbakar, masuk laut tak reput, masuk longkang tak busuk, dan tuan-tuan simpanlah macam mana sekalipun, ia tetap kekal bersinar dan cantik. That is what make gold so special. Apa yang membuatkan emas ini sangat special? Kerana pencipta Allah Ta'ala jadikan emas ini sebagai kekayaan yang tidak boleh dibinasakan. You hold gold is forever. Kalau tuan-tuan pegang kekayaan dalam bentuk duit kertas, tuan-tuan punya kekayaan tidak akan kekal. Dia boleh binasa, dia boleh kena sabotaj. Saya tengok banyak kes. Yang pertama, duit kena gigit dengan nanai. Tuan-tuan bayangkan, kekayaan dalam bentuk kertas ni kalau salah simpan, ia boleh dibinasakan oleh hanya seekor anak-anak. Tapi saya rasa dalam kes ni bukan seekor lah, ni beribu ekor anak-anak yang makan duit. Habis. Sekali tengok, alamak, habis duit. Takkan nak marah anak-anak, tak guna punya anak-anak makan duit. Sebenarnya itu dah memang kerja anak-anak. Makan duit, makan kertas, makan kayu dan macam-macam benda dia boleh makan. Tapi emas kalau kita bagi anak-anak makan, dia tak boleh makan tuan-tuan. Kalau digigit, patah gigi dia. So itulah kelebihan emas berbanding dengan duit kertas. So, emas nilainya tidak boleh dibinasakan, bernilai walaupun calak, gores, bengkok dan dipotong, letak dalam longkang semua, dia still ada value. So, best tuan-tuan kalau tuan-tuan tahu kelebihan emas ni. Kemudian, seluruh umat manusia mengiktiraf emas sebagai insurans kekayaan. Tuan-tuan, contoh sebenar, tahun 1970-an, di mana pelarian Vietnam berlaku peperangan di antara Vietnam Utara dan Selatan, berperang. Jadi ramai pelarian Vietnam lari, mereka melarikan diri membawa Kim Tan. Kim Tan ni adalah satu jongkong emas yang sangat nipis. Dia nipis saja. Dia orang bawa lari emas ni, dia orang sembunyi dalam baju, jahit dalam baju bawa lari. Kemudian mereka menggunakan emas ini sebagai duit untuk, bukan duit lah, sebagai objek, alat untuk bertukar-tukar dengan duit untuk barang-barang untuk survive. Dan pelarian Vietnam ni ada datang ke Malaysia tuan-tuan, dekat Terengganu. Pulau apa lah, saya dah lupa dah. Ada satu masa tu dia orang sampai ke Malaysia, kerajaan Malaysia tempatkan mereka di satu pulau di Terengganu. Masa saya bagi ceramah di Terengganu, orang Terengganu cakap, ya Cik Syukur, memang betul. Ada satu pulau dan orang Vietnam ni naik ke daratan, dia orang bawa emas, dia orang tukar-tukar. Tukar dengan beras, tukar dengan makanan semua. So, ini kelebihan emas. Baik, now, saya nak cerita kepada tuan-tuan, siapakah pembeli emas? Mungkin tuan-tuan ingat yang beli emas ni cuma individu. Tuan-tuan, kawan-kawan kita, pelabur-pelabur retail ni. Sebenarnya tidak. Semua orang beli emas. Maksud semua ni apa? Nombor satu, bank pusat. Central Bank. Bank pusat ni adalah, contohnya kat Malaysia ni adalah Bank Negara Malaysia. Bank yang menjaga result harta kekayaan negara. Okay? Bank negara ada beli emas sebagai aset kekayaan negara. Dengan kata lain, kekayaan sesebuah negara juga diukur dalam bentuk berapa banyak reserve emas yang dia ada. Negara yang paling banyak menyimpan emas, ada reserve emas, adalah Amerika Syarikat. World leader, world economic, world political leader, dan mereka adalah pemilik emas yang terbanyak dunia. Sebab itu dia kuat. Jadi tuan-tuan, sekiranya negara mempunyai reserve emas sebagai aset, kenapa kita rakyat marhain tidak tiru bank pusat? So sekiranya emas adalah aset negara, kenapa emas tidak menjadi aset kita? Aset individu. Why? Sebab kita tak tahu. Sekiranya kita tahu bahawa emas itu adalah harta negara, kenapa kita tidak jadikan emas sebagai harta kita? So, saya nak beritahu,
Tuan-tuan, bank pusat, mereka beli emas sebagai harta dan mereka tidak akan menjual semata-mata harga emas tu naik. It is never like that. Okay? Contohnya harga emas naik banyak, bank negara Malaysia cakap, kami nak jual emas harga tengah naik untuk 100%. No. Tidak. Motif kerajaan Malaysia, Central Bank adalah beli emas ini sebagai reserve. Harga naik, harga jatuh, mereka tidak peduli, ini adalah reserve harta negara. Yang peduli harga naik turun jual beli ini adalah kita di individu biasa. Okay. Yang kedua, exchange trade fund ataupun hedge fund, dana lindung nilai. Dana lindung nilai tidak penting sangat di Malaysia ni, tak apa-apa popular, tapi dekat US sangat popular. Jadi dana lindung nilai ni mereka membeli emas. Yang ketiga, industri. Emas adalah logam yang digunakan dalam industri. Industri apa? Macam-macam industri. Sektor elektronik, gigi palsu, macam-macam lagi lah. Okay. Dan yang keempatnya ialah individu. Individu ni macam tuan-tuan yang sedang menonton Facebook live saya. Tuan-tuan yang menonton Facebook live saya ni individu tu. Retail investor. Yang nak belajar macam mana cara nak jadi pelabur emas berjaya. So dengan kata lain, tuan-tuan, emas ni special, semua orang beli. Harga naik, harga turun, orang beli. Baik, tadi saya cerita tentang reserve emas negara Malaysia. Sekarang ni tuan-tuan tengok, emas yang disimpan oleh Malaysia ialah 38.9 ton. 38.9 tan emas. 38,000. 1 tan 1,000 kilo. 38 tan ialah 38,000 kilo. 38.9 38,900 kilo emas. Banyak tak tuan-tuan? 38,900 kilo. Banyak kan? Itulah reserve negara kita. Cuba bayangkan reserve negara dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin baru ada 1 dinar. Tak cukup tu. 1 dinar sebagai reserve harta tuan-tuan tak cukup. At least kena ada 1,000 dinar. 1,000 dinar berapa? 4 kilo lebih. Boleh? Baru sejuta. Cuba tuan-tuan. Semangat. Simpan. Baik. Now, kita pergi kepada definisi pelaburan emas. Jadi bila tuan-tuan nak jadi pelabur emas yang berjaya, tuan-tuan kena tahu apa maksud definisi pelaburan emas. Definisi pelaburan emas adalah tuan-tuan membeli emas fizikal atau sebarang produk-produk berasaskan emas bagi tujuan mendapatkan keuntungan. So ini dia definisi pelaburan emas. Jadi tak semestinya physical gold, dia mungkin non-physical ataupun kita panggil account tetapi bersandarkan emas fizikal. Baik. Soalan-soalan yang perlu ditanya sebelum anda membuat pelaburan emas. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan newbie, tuan-tuan baru nak beli emas, apakah benda yang tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan? Yang pertama, objektif saya membeli emas. Apakah objektif tujuan tuan-tuan beli emas? Ada banyak objektif. Contohnya nombor 1, tuan-tuan nak mengelakkan kebocoran wang. Tuan-tuan ni orang yang tidak boleh simpan duit. Simpan duit bocor. Tengok duit habis. Jadi untuk mengelakkan duit bocor, tuan-tuan kena tukar duit menjadi emas. Ikut pengalaman saya, emas adalah ubat yang paling bagus untuk mengelakkan kebocoran wang. 1. Yang kedua, adakah objektif tuan-tuan adalah menyimpan untuk jangka masa panjang? Contohnya menyimpan untuk dana pendidikan anak-anak, dana pergi haji, dana rumah. Jadi emas juga boleh menjadi simpanan untuk jangka masa yang panjang. Okey. Yang kedua, berapa lama saya nak menyimpan? Sebelum buat pelaburan emas, tuan-tuan kena tahu berapa lama nak simpan. Emas ni tuan-tuan, semakin lama simpan semakin bagus. Dia adalah pelaburan jangka masa yang panjang. Minimum setahun, tapi paling bagus sekali adalah infinity. Maksudnya selagi mana tak perlu tunaikan, tuan-tuan simpan saja dalam bentuk emas. Kalau cikgu saya dulu, Cik Halim ni, dia cakap simpan emas sampai mati. Tok guru saya cakap, cukup.
Emas ni sebenarnya kena simpan sebagai harta sampai kau nak mati, sampai meninggal. Jadi sebelum meninggal sebelum meninggal, emas ni boleh diberi kepada keturunan kita sebagai, kita panggil harta untuk keturunan kita. Okey. Kemudian, apakah produk yang paling sesuai? Tuan-tuan, produk yang paling bagus untuk emas adalah physical gold. Emas physical, beli dapat seketul physical. Yang paling bagus yang ni. Pegang. Okey, ini paling bagus. Produk yang kedua, sekiranya tuan-tuan ada masalah untuk menyimpan, takut hilang, tuan-tuan simpan dalam akaun simpanan emas yang mana dia bersandarkan emas fizikal. Make sure kita beli akaun simpanan ni maksudnya kita tak payah pegang, dia ada dalam akaun. Tetapi kita boleh keluarkan emas ini bila-bila masa yang kita nak. Dia patuh syariah. So kita boleh cari yang tu. Yang kedua. So bagi saya, nombor satu fizikal, nombor dua adalah akaun yang bersandarkan pada emas fizikal. Yang keempat, adakah saya boleh tidur lena? Sekiranya tuan-tuan beli emas fizikal, tuan-tuan takut simpan, takut hilang. Ada orang dia takut pegang emas fizikal tau. Saya pun tak tahu kenapa. Dia cakap, cukup kalau saya pegang emas fizikal ni saya takut lah. Takut apa? Takut hilang. Kadang-kadang kuantiti tu tak banyak pun. Mungkin 2-3 dinar je. Tapi dia rasa takut. Sebab apa? Sebab emas ni special. Bila kita ada, kita rasa macam kita ni ada harta, kita ni kaya banyak lah. Padahal emas tu tak banyak pun. Tapi dia ada bagi kita sense of kaya. Tuan-tuan, itu kelebihan emas. Ada emas yang kita rasa macam duit kita banyak. Padahal tak berapa banyak lagi. Baik, nak tengok dulu apa komen. Okey, komen. Belum ada komen lagi. Okey. Tuan-tuan, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah kalau saya nampak soalan tuan-tuan, saya akan baca. Baik. Untuk menjadi pelabur emas berjaya, tuan-tuan kena tahu 3 posisi di dalam pelaburan emas. Tuan-tuan beli emas ni nak jadi apa? Tuan-tuan nak jadi pelabur ke? Tuan-tuan nak jadi penyimpan ke? Saver, penyimpan emas. Yang kedua, tuan-tuan nak jadi pelabur. Yang ketiganya, tuan-tuan nak jadi trader. So, ini adalah 3 posisi. Baik, kita tengok satu persatu. Jika tuan-tuan nak jadi penyimpan emas, anggaplah sebagai tuan-tuan nak simpan duit. Penyimpan emas ni ibarat penyimpan duit. Jadi, dari segi psikologi, penyimpan emas hanya mahu menukar duit ke dalam bentuk emas. Jadi, penyimpan emas ni ialah orang yang ada duit, dia nak tukar jadi emas. Ada duit, dia nak tukar jadi emas. Jadi dengan kata lain, objektif dia nak tengok emas berbanding duit. Jadi sebab apa tuan-tuan nak jadi penyimpan emas? Jawapannya senang saja. Nombor satu, duit senang habis. Ni nak tanya ni. Tuan-tuan sekarang dah hampir nak masuk bulan 5 tau. Cuba tengok berapa banyak duit yang tuan-tuan dah boleh simpan. Cash. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak banyak boleh simpan duit, bermaksud duit senang habis. Duit tuan-tuan senang bocor. Jadi tuan-tuan, ubatnya adalah duit tersebut tukar jadi emas. Kalaulah tuan-tuan tak boleh simpan duit sampai bulan 5 ni pun, nak masuk bulan 5 ni pun duit tak boleh simpan, try simpan emas. Ini adalah ubat kebocoran duit yang sangat-sangat bagus. Kemudian yang kedua, seronok kumpul emas. Benda ni susah nak cerita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah start simpan emas, dia punya seronok kumpul tu dia susah nak cakap. Nak tunjuk. Ada orang, dia rasa sangat seronok kalau dia kumpul emas yang banyak-banyak. Ni contoh kumpul emas. So, dia rasa macam best sangat. Ya ada banyak emas ni. Best lah. Syoknya. Okay. So, ada orang yang memang dia jenis seronok mengumpul emas. Dan ada orang yang seronok mengumpul emas 1 gram, tak kisahlah. Tetapi tuan-tuan, emas ni dia sebenarnya seronok untuk dikumpulkan. Kalau tuan-tuan dah start dah, nak stop susah. Kemudian, jangka masa yang panjang. Kemudian, melihat keuntungan dari segi kuantiti emas.
So penyimpan emas make sure gram itu bertambah. Itu saja. Make sure gram tuan-tuan bertambah dan setiap penyimpan emas cuba try simpan minimum 1 kilo. Tuan-tuan rasa macam banyak kan? Oh, 1 kilo banyak Cik Syukur. Sebenarnya 1 kilo tak banyak. 1 kilo baru dalam 250,000 ringgit saja. So seolah-olah menyimpan duit kertas sebanyak 250,000. Boleh? InsyaAllah. Kalau start awal konsisten, insyaAllah boleh. Okay. Ada orang komen, Sri Dewi Zahar, saya pun selalu suami tegur, asal ada duit pasti berubah wajah, tapi sekarang dah tak kena tegur lagi. Oh, dulu. So Sri Dewi kalau dapat duit ya muka tukar. Okey? Itu pengalaman. Kai cakap betul tu, seronok kumpul item emas, alhamdulillah masih tak terfikir jual balik. Okey? Mariam Zahira, seronok sebab dapat elak boros. Betul Mariam. Saya dulu pun sangat boros. Ada duit, saya tak tahu duit gaji pergi mana, duit gaji tak tahu pergi mana, duit bonus tak tahu pergi mana. Tapi asbab simpan emas tuan-tuan, alhamdulillah. Saya senang acquire asset. Saya buat rumah, saya buat rumah secara cash. Asbab saya simpan emas dan perak banyak, saya beli jual, saya dapat bina rumah secara tunai. Kemudian Master Boss Legend, apa khabar? Master Boss Legend cakap, ya betul. Ketagih beli emas, ya bagus. Ketagihan bagus ialah ketagih beli emas. Kak Yang cakap road to 1 kilo. Jun Mansur road 1 kilo. Zulkifli Jamil simpan emas jadi ketagih. Baik. Tuan-tuan, untuk mereka yang rasa macam betul ke tak betul simpan emas ni jadi seronok, cuba simpan 5 gram. Ada duit beli 5 gram, tukar jadi 5 gram. Kemudian impun dapat, contohnya impun dalam account gap 5 gram tukar jadi physical gold 5 gram. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat macam tu, sebenarnya nanti tuan-tuan tak sedar tau, emas tuan-tuan akan bertambah banyak tanpa sedar. Sebab dia jadi macam asyik. Okey, tuan-tuan target, salah satu strategi penyimpan emas adalah saya panggil target 5 gram. Simpan 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, keluarkan fizikal. Kemudian simpan 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, tukar keluarkan fizikal. Kalau tuan-tuan buat macam tu, teknik kejar 5 gram, tuan-tuan dapati 5 gram tuan-tuan ni nanti banyak. Okay, 5 gram kalau tuan-tuan dapat 20 ketui, dah 100 gram. Cuba try buat kalau tak percaya. So, untuk penyimpan emas, pastikan tuan-tuan mesti konsisten. Antara strategi yang paling bagus, yang paling ampuh untuk penyimpan emas mesti konsisten. Tuan-tuan, itu the first rule. Kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Syukur, apakah strategi yang paling bagus untuk saya, Cik Syukur, untuk menyimpan emas? Nombor 1, konsistensi. Tidak ada benda lain yang boleh lawan konsisten. Tuan-tuan, tak ada. Sebab orang yang simpan emas secara konsisten, dia mesti menang. Sooner or later, dia mesti akan menang. Berbanding orang yang nak buat market timing. Okay. Jangan buat market timing. Tuan-tuan, market timing ni adalah gamble. Agak-agak. Agak-agak macam mana? Contohnya, dia beli emas sekali, lepas tu dia agak-agak kata, ni bagus ni beli emas. Beli sekali, lepas tu tunggu. Lepas tu kalau harga emas jatuh, dia mencarut. Ini adalah orang yang nak buat market timing. Tuan-tuan, ikut pengalaman saya, tidak ada orang yang boleh buat market timing. Apa maksud market timing? Dia agak bahawa itu adalah masa terbaik untuk beli emas. Dia agak-agak itu adalah masa yang terbaik untuk menjual emas. No. Mungkin kita boleh betul sekali, 2 kali, tetapi kita tak boleh betul banyak kali tau. Sebab itu, untuk orang yang buat, macam contoh macam saya, buat analisis teknikal. Saya belajar ilmu analisis teknikal, saya dapati emas ini bagus untuk beli ketika katakan harga dia tengah jatuh. Waktu tu kita nampak, okey ni harga tengah jatuh, dia dah sampai dia punya support price.
waktu tu kita boleh beli, waktu tengah berlaku. Tapi in the future nak agak-agak ni kadang-kadang dia boleh ke laut juga tuan-tuan. Contohnya kita buat technically harga emas boleh naik sampai sekian-sekian, pum harga emas jatuh. Ataupun kita agak-agak harga emas boleh jatuh, pum dia naik. Itu sebab tu susah buat market timing. Tetapi kalau harga emas tu katakan malam ni dah cantik, waktu tu kita dah boleh beli based on depan mata. Tuan-tuan, saya dapati ramai orang yang buat market timing, lepas tu dia banyak mencarut. Dia akan cakap kat saya, Cik Syukur, saya beli emas tahun 2011. Harga tengah tinggi. Lepas tu harga jatuh, rugi. Saya rugi. Lepas tu saya jual, saya rugi. Lepas tu saya cakap dekat dia, tuan, saya beli emas 2011, 2012, 2013, 2014, tiap-tiap tahun saya beli. Dan saya tak pernah fikir pun harga emas tinggi ke rendah ke, sebab saya dah tahu strategi terbagus adalah konsisten. Jadi, malam ni kalau saya nak bagi tips dekat tuan-tuan, tip pelabur emas berjaya, nombor 1, ingat, konsisten. Jangan celan-celum, jangan ada duit beli, tak ada duit tak beli. Ada duit beli, tak ada duit tak beli. So, kalau dapat benda ni, sila komen. Okay, Cik Syukur, saya dah dapat tips pelabur emas yang berjaya yang pertama. Konsisten. 1 gram sebulan ke, 2 gram sebulan ke, 5 gram sebulan, tak kisahlah. Janji konsisten. Every month ada tambah. Sila komen. Kalau dah dapat. Cik Syukur dah dapat tips yang pertama. Konsistensi. Okay. So, ramai orang dah komen. Okay, satu road to 1 kilo. Yes. 1 kilo ni sebenarnya dalam emas ni 1 kilo ni sebenarnya tak banyak pun. Kalau 20 gram, 50 ketul. 20 gram, 50 ketul ni sikit je, sejengkai. Sekilo. Okay. Baik. Now. Saya dah tengok komen. Ramai orang komen. Azila Azhar, mula-mula dulu ragu-ragu nak simpan emas, sekarang dah jadi pencinta emas. Fall in love gitu dengan emas ni. Bagus. Memang kalau kita tak kenal maka tak cinta. Emas ni tak kenal tak cinta. Dia jadi kita panggil apa? Ragu pati. Sekarang dah, bila dah ada pengalaman, dah biasa, so you fall in love with it. Yes, it's true. Kemudian Nasamuddin Omar, Alhamdulillah dah dapat. Nurul Hanim konsisten. Syukri Kamarudin konsisten. Kak Yang, Kiki bergram-gram sebulan. Kak Zaimah tip nombor 1 konsisten. Suhaimi, saya dah dapat tip yang pertama konsisten. Setiap bulan bertambah. Bagus. Best. Cati PS tip berjaya nombor 1 konsisten. Okey, ramai orang dah faham tuan-tuan. Pelabur emas berjaya nombor 1, dia mesti konsisten. Kenapa benda ni penting? Nak ulang balik. Sebab bila kita konsisten, kita takkan nampak harga naik. Harga naik sikit, kita stop. Harga dah naik ni. Stop, tak beli. Tuan-tuan, consistent is about habit. Baru teringat. Yang penting sekarang ni dalam goal ni, consistent is about habit. Kita punya tabiat. Bila kita dah dapat tabiat tersebut, tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi pelabur emas dan tuan-tuan sudah dapat tabiat, konsisten, insya-Allah hidup tuan-tuan jadi senang. Okey. Jadi harga emas naik pun tuan-tuan tak peduli, beli saja. Harga emas turun, tuan-tuan cakap terima kasih, alhamdulillah aku dapat beli emas aset yang mahal pada harga diskaun. Market bagi diskaun. So, tak pening. Kalau tidak, jenuh. Okay, beli emas sekali, lepas tu timing market tak betul dia mencarut. Baik. Pelabur emas. Definisi pelabur emas adalah sesuatu yang dibeli dan sebagainya dengan harapan akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Dari segi psikologi, pelabur emas mahukan keuntungan dalam bentuk peratus keuntungan. Objektif pelabur emas melihat emas sebagai alternatif kepada pelaburan lain, ASB, unit trust, saham. Ada target keuntungan, jangka masa tidak menentu dan aktif memantau harga.
Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan nak jadi pelabur ni dia biasanya dia akan bandingkan emas ni dengan ASB, unit trust, cryptocurrency dan sebagainya. Jadi dia kata, okey, awak adakah emas memberi pulangan yang tinggi? So orang macam ni dia mencari pulangan. Dan jangka masa tidak menentu dan aktif memantau harga. Okey. Dan yang tips untuk pelabur emas ni, tuan-tuan kena belajar ilmu analisis teknikal. Ilmu analisis teknikal ni dia sangat membantu. Sebab apa? Sebab dia akan membantu tuan-tuan melihat harga emas dia dah sampai ke support ataupun harga lantai ataupun harga shilling. Support or resistance. Okey. Kemudian seterusnya pedagang emas. Pedagang emas ni adalah orang yang aktif melakukan aktiviti jual beli bagi mendapatkan keuntungan. Dari segi psikologi, pedagang emas melihat emas sebagai peluang bisnes ataupun peluang untuk jual beli dengan market atau dengan broker. Contohnya physical gold, jual beli kontrak emas, gold futures, option ataupun spot gold. Tapi masalah dia adalah pedagang emas ni dia very high risk, high return. Sebab bila berdagang emas ni, tuan-tuan boleh dapat untung yang cepat dan banyak, tetapi tuan-tuan boleh rugi up to zero. Okay? Okay, nak tengok komen. Joanna Gan, saya dah dapat 5 gram bunga emas semalam. Seronok dapat pegang emas fizikal lah. Seronok. Cuba try sekilo tengok, Joanna. Pegang sekilo. Lagi best. Okay, tapi every 1 kilo start with 5 gram first. Baik, now mengenali produk emas. Tuan-tuan, untuk pelaburan, tuan-tuan kena pegang dua benda ni saja, jongkong dan juga gold dinar. Jongkong ataupun shilling. Basically kedua-duanya ni sama ketulinan 999.9, tetapi bentuknya berbeza, bulat dengan 4 segi. Kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Syukur mana nak? Saya kata dua-dua bagus. Kalau saya tanya dekat tuan-tuan, saya nak bagi jongkong, saya nak bagi dinar, nak ambil yang mana? Mestilah tuan-tuan cakap, dua-dua boleh je cukup, dua-dua emas. Betul? Jadi dengan kata lain, jongkong ke dinar ke sama saja ketulinan dan 9.9. Tuan-tuan belilah mana-mana satu yang tuan-tuan suka. Suka bulat beli dinar, suka 4 segi beli bunga emas. Apa susah? Mana bunga emas? Ni bunga emas. Baik. Ciri-ciri emas fizikal untuk pelaburan. Nombor 1, berat, bentuk dan berat yang standard. Okey. Jongkong dan juga koin dinar biasanya dia bentuk dan beratnya adalah standard. Contohnya kalau dinar 1.510 dinar, kalau bunga emas, jongkong emas 5 gram, 10, 20, 50 dan 100 gram. Kualiti yang standard 99.9 ataupun 995, ini kita panggil 24 karat. Kemudian dia mesti ikut harga emas semasa. Harga emas public gold berubah setiap 20 minit. Harga gap berubah setiap hari. Kemudian dia akan ada premium, gold premium. Premium ni bermaksud kita panggil apakah harga yang ditambah daripada harga spot gold. Spot gold ni maksudnya harga dekat internet tu yang tuan-tuan tengok dekat goldprice.org tu. Baik, ada soalan. Dinar PG lama 916 tu patut simpan saja atau convert semua ke dinar 999? Jawapannya adalah tidak perlu convert. Simpan sahaja. Simpan, anggap itu adalah tabungan, jual apabila ada matlamat nak pergi haji, nak pergi Mekah, nak beli rumah, baru liquidate. Tak perlu liquidate 916 untuk jadi 999. Itu kita panggil check gold to gold. Gold to gold ni tak perlu. Especially kalau shilling ke shilling. Tapi kalau barang kemas kepada gold bar, yes, boleh convert. Because over a long run, over long period of time, gold bar tu lebih untung sebab susut nilai dia kecil. Jadi kita menukar emas yang susut nilai besar kepada emas yang susut nilai kecil, yes, good to change. Tapi kalau
916 ke 999, gold to gold like that, coin to coin, no need, tak perlu. Okay, apa lagi? Ahmad Atailah, suka sangat ada emas, boleh beli kereta secara cash walaupun kereta second, lepas tu terus lock EPP untuk ganti emas yang buat beli kereta. Okay, bijak. So guna emas untuk beli kereta. Okay, tenang. Good experience. Beli kereta kumpul emas okey tak? Mujahid Muhammad Syarul Mustafa, beli kereta kumpul emas okey tak? Beli kereta kumpul emas. Sebenarnya saya tak faham soalan cik ni. Beli kereta kumpul emas ataupun kumpul emas untuk beli kereta. Okey. Jadi kalau tanya saya, boleh, bagus, sebab kumpul emas itu adalah tabung. Kita menabung duit, ibarat kita menabung duit, lepas tu cukup kita kita punya matlamat lah. Ada orang nak beli aset, ada orang nak beli kereta, bagi dia kereta adalah keperluan. Kalau kereta adalah keperluan, yes, bagus kumpul emas, beli kereta, tak ada masalah. Kemudian ada orang tanya, Izzat, okey, Zulkifli Ismail kata beli cash kereta tu, boleh, tak ada masalah. Izzat Fikri, kalau simpan silver ni bagus ke tuan? Yes, Izzat. Kalau tanya saya emas dengan perak, saya suka mana? Kalau dari segi pelabur, perak lebih berpotensi untuk untung banyak, perak. Okey. Cuma perak ni dia ada masalah dari segi liquidity, dia nak gadai ni susah. Satu, gadai susah. Yang kedua, dia bulky, dia besar. 1 kilo silver baru 4,000. 1 kilo gold 250,000. Jadi dengan kata lain, silver ni bagus dari segi potensi peratus keuntungan, dia sangat bagus. Tetapi dia susah gadai dan bulky. Jadi kalau kita simpan banyak silver, kita kena cari tempat yang selamat untuk sembunyi kita punya silver lah. Nak sembunyi susah sebab dia bulky. Tapi kalau tidak ada masalah simpan, silver is very good to buy. Okay. Apa lagi soalan? Untung beli emas atau beli perak? Muhammad Raris. Kalau tanya saya, dari segi percentage profit, percentage silver ni dia lebih ada potensi lebih tinggi untuk profit. Tetapi dia ada masalah, illiquid, dia tak boleh gadai, susah gadai, ataupun yang keduanya adalah bulky, dia terlampau besar, jadi simpan tu susah. Tapi kalau tanya saya suka silver tak? Oh, jawapannya saya sangat suka silver. Sangat-sangat. I love silver a lot. Okay. 4 faktor terpenting semasa membeli emas. Tuan-tuan, kalau nak beli emas, nombor 1, tengok susuk nilai ataupun spread. Beza antara harga beli dan harga jual. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tengok komen. Ada orang tanya, Azri Kasim, Tuan Syukur, apa beza emas 999.9 dan 995? Apa maksud dia? Apa beza dia? Baik. Azri, 999.9 dan 995 ni dia adalah kategori yang dipanggil 24 karat. Emas 24K dia bermula dengan 999.5. Okay. Kita panggil 995 sehingga 999.9. Jadi macam ni lah, anggap 24 karat ni bermula daripada 995 sampai 999.9. Jadi 995 ni adalah 24 karat yang paling bawah sekali. 999.9 ni adalah 24 karat kategori paling atas sekali. Nak bagi senang faham macam ni lah. Katakan kita punya peperiksaan, dalam peperiksaan grade A ni bermula daripada 85% hingga 100%. Okay? Jadi bila cikgu tanya, Syukur kau dapat apa? Saya dapat A, cikgu. Jadi cikgu takkan tanya, Syukur kau dapat A ni 85 ke A 100%? Cikgu tak tanya, cikgu cuma tanya kau dapat A ke B ke apa? Kau dapat pangkat apa? Jadi dengan kata lain, orang yang dapat 85 pun dia cakap saya dapat A. Orang yang dapat 100 pun dia cakap saya dapat A. So dengan kata lain, itu adalah 24 karat, grade bawah dengan grade atas, itu saja.
Zubaidah Yahya, bila sampai target untuk rumah, kita nak ranukan ke jual emas yang kita kumpul tu? Okey Zubaidah, untuk aset bernilai tinggi seperti rumah, saya cadangkan awak jual emas tersebut, tukar jadi rumah, tak perlu gadai. Tak perlu rahnu. Sebab rahnu untuk rumah ni, nilai dia terlampau tinggi, mungkin ratus ribu. Jadi kalau awak nak tebus balik, awak nak tanggung upah simpan untuk gadaian bernilai ratus ribu tu mungkin akan membebankan. So better untuk rumah rahnu, lepas tu untuk rumah jual terus emas tersebut, sekian terima kasih dengan rahnu. Macam saya lah, saya buat rumah di Langkawi tu, buat homestay, sekarang ni dah bukan homestay dah. Saya jual emas dan perak saya, dapat cash sejebuk, saya buat rumah. Saya dah tak payah fikir soal rahnu. Okey. Daus Nasir, simpan silver dalam SAP berkilo-kilo okey tak? Daus Nasir, jawapannya sangat okey. Sangat digalakkan sebab bila kita simpan dalam SAP ni, kita boleh kumpul sedikit-sedikit. Kita boleh kumpul 100 gram dalam SAP, tapi bila dah banyak, kita boleh keluarkan physical silver daripada SAP. Sebab SAP ni dia adalah akaun simpanan silver yang berasaskan physical silver. Jadi sangat bagus untuk simpan berpuluh kilo dalam SAP because dia boleh keluar physical. Okey. Pergi soalan. So tengok 4 faktor terpenting untuk beli emas: susut nilai, harga per gram, make sure harga per gram paling murah. Yang ketiga, kesediaan stok. Maksud dia, kesediaan stok ni bukan bermaksud kita bayar duit, kita dapat emas waktu tu juga. Kesediaan stok ni bermaksud kita beli emas pada harga tersebut, syarikat boleh bagi emas tersebut pada harga yang kita order. Mungkin dia akan ambil masa dalam seminggu, 2 minggu untuk production dah hantar. Itu maksud dia. Kesediaan stok bermaksud company boleh bagi kita harga tersebut. Ketika murah kita beli, dia boleh bagi. Itu maksud kesediaan stok. Faktor-faktor lain, gadaian, buyback, branding dan sebagainya. Okay. Kenapa public gold? Alright. Sebelum tu nak tengok komen. Okay. Kenapa public gold? Jawapannya nombor 1, branding. Reputasi tinggi. Emas public gold ni dia sangat bereputasi tinggi. Kalau dekat Malaysia ni tuan-tuan, pejabat pos Malaysia, pejabat pos Aranu, mereka menjual brand public gold. So kalau tuan-tuan beli brand ini, tuan-tuan tak perlu risau lah tuan-tuan. Because it's so ada reputasi yang tinggi. Yang kedua, banyak pilihan, physical dan juga gap. Tuan-tuan, emas public gold ni salah satu kelebihan dia adalah dia sangat banyak pilihan dan dia ada akaun. Akaun simpanan emas ataupun akaun simpanan silver. Yang mana akaun ini dia bersandarkan kepada physical gold dan physical silver. Yusof Bahar, macam mana nak sewa chalet kat Langkawi tu Sifu? Yusof Bahar, sebenarnya saya punya homestay tu sekarang ni dah tak jadi homestay dah. Saya dah bagi sewa kat orang. Sebab waktu COVID-19 apa ni memang tak ada orang datang langsung. Okay, dah memang jadi bisnes pun slow, jadi terus tak buat homestay lagi. Silver kena zakat tak? Jawapannya ya, ada kena zakat. Okay. Now, ada berita baik yang saya nak share dengan tuan-tuan. Terbaru. Untuk mereka yang berminat untuk keluarkan emas fizikal yang kecil-kecil ni, tapi taklah sekecil 1 gram, PG menawarkan jongkok emas 5 gram kepada anda. Boleh keluarkan daripada akaun GAP. GAP ni adalah akaun Gold Accumulation Program, akaun simpanan emas. Yang mana tuan-tuan boleh masukkan gram kecil-kecil, beli RM100, beli sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak, keluarkan emas fizikal daripada akaun GAP. Bermula 1 hari bulan 5. Jadi
1 hari bulan 5, tuan-tuan sudah boleh keluarkan jongkong emas fizikal 5 gram. Bunga emas. Ada 5 gram, Kirwin? Dan tuan-tuan boleh minta 5 gram ini untuk dipostkan ke rumah. Tuan-tuan bayangkan, emas public gold ni boleh keluar daripada akaun Gap dan dipostkan ke rumah anda dengan kos RM10 saja dan berinsurans. So bayangkan, beli emas bayar RM10, public gold post ke rumah. Boleh withdraw mulai 1 hari bulan, which is besok lah. No, besok satu kan. Yang keempat, boleh jual beli secara online 24 jam. So tuan-tuan, emas public gold boleh beli, boleh jual 24 hours. Pakai internet saja. Alright. So, apa lagi? So ada orang, okay, Adibah Sazali suka dengan perkongsian Tuan Syukur, kemas dan tersusun, padat dan mudah faham. Ya, terima kasih kerana bagi saya pujian. Kita dah cerita pasal emas dah 13 tahun memang, in fact, tutup mata pun saya boleh bagi presentation tentang emas, tuan-tuan. Ataupun saya boleh tidur. Okay, so baik, next. Untuk mereka yang ingin menambahkan ilmu tentang emas, tuan-tuan, di PG Mall ada jual banyak buku tentang emas, dan ramai penulis-penulis tentang emas, contohnya macam Aziz Ali, Tuan Samsudin Kadir, yang ada buku mereka tentang emas di pgmall.my. Buku saya di PG Mall ada 4. Menyikat Rahsia Pelaburan Emas. Ini adalah buku yang paling basic sekali untuk mereka yang nak belajar tentang ilmu pelaburan emas yang betul, tepat, selamat dan tak boleh kena tipu. Ini paling basic. So kalau siapa-siapa yang nak belajar ilmu basic, dapatkan buku Menyikat Rahsia Pelaburan Emas. Siapa yang nak baca buku yang advanced supplement, maksud dia, lepas baca buku Menyikat Rahsia Pelaburan Emas, tuan-tuan nak tambah extra knowledge tentang pelaburan emas, technical, fundamental, tuan-tuan boleh baca buku yang color kuning ni. Buku analisis, buku kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang emas. Kemudian saya ada buku yang ketiga. Buku ni cerita dia tentang analisis teknikal harga emas. Siapa yang nak tengok graf harga emas dan nak beli emas berdasarkan kepada support, resistance, momentum, boleh baca buku teknikal, tengok graf. Kalau tuan-tuan suka tengok graf, buku ni bagus. Dan yang terakhir, buku saya yang keempat, Rahsia Usahawan Emas. Ini bagus untuk orang yang nak belajar buat bisnes emas ataupun tuan-tuan adalah dealer PG. Saya share ilmu tentang bisnes emas. Pengalaman saya selama 10 tahun. Saya tulis dalam buku Rahsia Usahawan Emas. Baik, apakah promosi di PG Mall? Nombor 1, harga diskaun. Kalau tidak, buku saya ni semua harga RM50 dan teknikal, buku teknikal harga dia RM55. Tapi promosi hari ni sampai besok saja, 2 hari hari ni sampai besok, tuan-tuan dapat beli buku saya pada harga RM40 sahaja satu buku dan pos percuma. Nilai pos percuma untuk sehingga RM4. Maksudnya kalau tuan-tuan berada di Semenanjung Malaysia, RM4 ni ibarat dapat pos free. Tapi Sabah Sarawak ni dia punya pos dia RM10, jadi tuan-tuan bayar RM6 saja. RM4 public go pula. PG Mall sponsor. So hari ni dengan besok, siapa nak belajar, sila pergi ke pgmall.my, beli buku saya dengan senyuman. Okey? Ni nak beritahu ni. Baik, terima kasih daripada saya. So, now kita pergi kepada sesi seterusnya. Baik, malam ni saya sebelum saya cerita tentang cabutan bertuah dan promosi, saya nak tengok komen. Apakah komen tuan-tuan? Apakah soalan yang ditanya? Syam Ena, adakah silver boleh jual semula pada PG bila-bila masa sebab